Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabi'in. Yang dihormati Tuan Ashraf Islan selaku antara pengasas Infak Gold Group, yang dihormati Tuan Azrul selaku COO Cup Gold, serta tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah malam ini kita sekali lagi dapat berkumpul dalam satu program insya-Allah yang kita adakan setiap hari Isnin, ya Tuan Ashraf. Okey, setakat ni kita punya program setiap hari Isnin untuk kita membincangkan perkara-perkara berkaitan dengan Cup Gold. Jadi pada malam ni kita akan membincangkan tentang struktur komisen di Cup Gold yang akan disampaikan oleh Tuan COO sendiri, kerana beliaulah yang lebih faham tentang macam mana nak mengetahui dan memahami struktur komisen di Cup Gold ni. Baik, sambil saya berbicara ni, kalau boleh kita minta lah tuan-tuan dan puan-puan yang ada pada malam ni insya-Allah untuk membuka kamera. Semoga Tuan Azrul tidak berasa keseorangan pada malam ni. Okey. Kalau tuan-tuan buka kamera tu dia akan rasa wah ramai malam ni. Okey. Kalau tak dia nampak hitam je, dia rasa di alam misteri kan. Okey, sambil tu kita kongsikan kita punya pautan ini kepada rakan-rakan kita, kepada saudara mara kita dan kepada ahli kumpulan kita yang masih belum join. Boleh kongsikan pautan kita pada malam ini supaya mereka boleh datang untuk hadir ke kelas pada malam ini, insya-Allah. Baik, tanpa membuang masa, saya mempersilakan Tuan CEO kita, Tuan Azrul, untuk membentangkan tentang struktur komisen di Cup Gold. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Izwan selaku moderator malam ni. Terima kasih Tuan Ashraf Mislan sebagai antara orang kuat apa nama ni? Apa nama? Infak Gold Group. Infak Gold Group. Sorry ya. Maafkan saya. Okey, terima kasih kepada yang sedia hadir malam ni. Setakat ni kita ada 19 orang lebih kurang. Macam biasa ada nama yang saya kenal tapi saya tak ingat muka. Tuan Anas ni, Anas mana saya tak tahu. Tuan Zamri, sampai tadi Dr. Syafiq yang ada. Terima kasih kerana sudi hadir malam ni. Alright, tajuk malam ni saya straight to point. Tajuk malam ni saya diberi tugas untuk menerangkan sedikit berkenaan insentif. Insentif perniagaan KB Gold. Insentif wakil jualan KB Gold. So, mana yang dah tahu, hari ni kita buat macam sesi refresh lah. Mana yang belum tahu, saya akan terangkan sedikit. Dia biasanya bila kita bercerita tentang insentif ni, jarang orang akan faham secara terus lah. Especially kalau kita tak pernah buat. Okay? Kalau kita dah pernah buat, kita dah jadi wakil jualan, kita dah buat, kita dah membeli, kita dah register orang dan membeli juga. So dia boleh nampak lah kesan-kesan insentif tu. Okay? So saya nak share screen. Sekejap ya. Boleh saya tak ambil masa lama lah, mungkin dalam setengah jam boleh settle semua kot. Lepas tu kita bersoal jawab lah. Kalau ada soalan, saya akan cuba share juga macam mana roughly cara mengira. Okay. Alright. Okay, sebagaimana semua orang tahu, bisnes KB Gold ialah bisnes referral. Okay. Maksudnya pelanggan KB Gold by default ialah gold saver. Okay, tetapi setelah dia jadi gold saver, kalau dia nak cerita kat orang tentang
bisnes KB Gold, macam mana nak buat duit dengan KB Gold. Kalau kita Gold Saver ni kita menyimpan duit dalam bentuk emas. Okay, kalau kita uh, nak buat duit dengan emas, kita jadilah wakil jualan. Okay. So referral ataupun rujukan tu salah satu benda item utama lah dalam dalam bisnes untuk buat duit tu. Okay, dia takkan jadi sendiri kalau kita tak merefer, kalau kita tak merujuk orang lain, orang baru untuk berdaftar di bawah kita untuk sama-sama menjadi penyimpan emas di bawah empire kita. Okay, kalau kita seorang-seorang di setakat kita dapat insentif untuk kita seorang lah. So benda itu tak berkembang. Okay, so kita ajak orang daftar, gunakan kita sebagai introducer dan sama-sama menyimpan emas. Alright. So okey jualan macam saya kata tadi ialah pelanggan KB Gold yang dibayar insentif bagi belian sendiri dan belian pelanggan yang diperkenalkan olehnya. Maksudnya kita jadi introducer, kita perkenalkan pelanggan baru kepada KB Gold, dan setiap kali pelanggan baru tu beli dan dah tak jadi baru dah, dia akan kita sebagai introducer akan dapat insentif lah. Right? Okey, terus kepada insentif. So kita ada kita ada 3 jenis insentif setakat ni. Okey. Kita ada lebih kurang up to date kita ada dalam 44,000 pelanggan 44,000 pelanggan berdaftar, termasuk roughly tak sampai lagi 40,000, dalam 39,000 lebih itu yang direct under KB Gold. Kita ada lebih kurang dalam 3,000 lebih yang berdaftar under Koperasi Sahabat, salah satu entiti yang berkolaborasi dengan KB Gold lah. Okay. So total semua sekali lebih kurang dalam 44,000. Alright, setakat ni kita ada 44,000 tu. Ini sahaja dahulu buat masa sekarang dengan saiz sebesar 44,000. Insentif yang kita ada buat masa sekarang lah. Nanti kalau mungkinlah mencecah bila dah mencecah 100,000, 200,000, 500,000, dah sejuta, mungkin kita akan fikir insentif-insentif lain lah yang sesuai dan berkadar langsung dengan perkembangan KB Gold itu sendiri. Okay. Kita ada daripada tiga insentif, iaitu insentif jualan. Kalau dalam sistem tu dipanggil sales incentive. Short form dia SI. Okay. Yang kedua kita ada bonus jualan berkumpulan. Dalam sistem dipanggil group sales bonus, GSB. Dan nombor 3 ialah insentif buyback. Buyback insentif lah. Itu direct lah. Alright. Kita punya wakil jualan ada 3 jenis. Gold Advisor, short form dia GA. Biasa kita bahasa-bahasa yang kita guna hari-hari ialah GA. Gold Manager GM dan Gold Group Manager GGM. Okay. Setakat ini ketiga-tiga title ni masih boleh dianugerahkan melalui pembelian. Okay. Semualah, maksudnya kalau nak jadi GA kena beli certain amount untuk jadi layak jadi GA. Kalau dia beli certain amount untuk layak jadi GM, dia akan jadi GM. Ataupun certain amount untuk melayakkan dia jadi Gold Group Manager. Okay, mungkin sampai satu tahap nanti kita dah tak bagi dah dari pembelian, especially yang pada level Gold Group Manager. Masa tu mungkin kita dah fokus kepada mengembangkan empire kita masing-masing. So Gold Group Manager ni akan jadi satu title yang orang akan berusaha untuk capai, okay? Bukan lagi melalui kemampuan membeli, right? Tapi selagi dia boleh dibeli ni, cepat-cepatlah secepat mungkin naik ke Gold Group Manager, kerana kalau semua wakil jualan tahu kerja ni sama je. Kerja yang sama, nak cerita kat orang, cerita yang sama. Kalau kena reject pun reject yang sama. Okay, perasaan kecewa kena reject pun sama. Okay, so secepat mungkin jadi GM lah, sebab yang membezakan GA, GM dan GGM ni ialah peratusan insentif itu sendiri. Okay, so buat masa sekarang kita dah revise insentif SI, insentif jualan ni. Daripada dulu kalau GA 1%, sekarang dah jadi 1.2. Kalau tak silap saya mulai bulan
bulan 7 kan dulu. Betul. Bulan Julai tu kita naik kan. Okey, Gold Manager GM dulu 1.5, sekarang 1.7. Okey, Gold Group Manager GGM dulu 2%, sekarang 2.2%. Okey. Seterusnya insentif insentif berkumpulan, bonus jualan berkumpulan JSB 0.2, dulunya 0.15 je. Okey. 0.2 ni akan naik 3 level ke atas. Nanti kita tunjuk simulasi dia macam mana lebih kurang cara pengiraan dia lah. Okey, dan yang ketiga ialah insentif buyback. Okey, insentif buyback ni setakat ni hanya hanya layak pada satu level saja, iaitu wakil jualan yang immediate lah. Kalau kita ni go saver, kita buat buyback dengan KB Gold, insentif tu akan dapat kepada kita punya introducer yang bertitle wakil jualan lah. Ataupun kalau kita wakil jualan, kita buat buyback dengan KB Gold, insentif 0.3 tu akan dapat kepada kita sendiri. Okey. Right, jelas Jelas-jelas. Sambil-sambil kalau ada soalan boleh mencelah lah. Kalau nak mencelah boleh mencelah. Saya tak nak terlalu formal sangat. Ada soalan daripada Tuan Ramli Yusof. Apa maksud insentif beli balik? Maksudnya kalau kita jual balik emas yang kita punya tu kepada KB Gold. Sama ada uh, sama ada belian balik buyback UE dalam sistem kan, kita boleh buat buyback. Kita boleh beli dan kita boleh jual semula. Okay, yang jual semula, yang nak beli semula tu KB lah. So on top of nilai yang kita bayar sebagai nilai emas yang dibeli semula tu, kita akan bagi insentif 0.3%. Okay. Kalau dia buat jualan semula emas fizikal lah, emas fizikal KAB Gold, okay, bertitle KAB Gold lah, kad KAB Gold punya, biasanya kita akan bagi on the spot sebab kita benda tu tak masuk dalam sistem. Okay, kita bagi on the spot, kita tambah siap-siap insentif 0.3. Kalau maksudnya biasanya kalau kita kira and admin tak tambah, remind admin tu suruh tambah. Tolong tanya admin tu suruh tambah. Okay, sebab kita masih manual lagi. Okay, harap menjawab soalan lah. Boleh kita beli dari member lain? Okay, dalam konsep referral, okay, member dia tidak membeli sesama member. Okay, wakil jualan dia tidak menjual barang dia. Wakil jualan tidak menyimpan stok sebenarnya. Semuanya dalam konsep referral ni, semua pelanggan akan membeli di KB Gold secara direct. Okay, dia tak ada orang tengah. Orang tengah wakil jualan ni cuma sebagai pemudah cara je. Membimbing, memberi tunjuk ajar macam mana nak berurusan dengan KB Gold. Okay. Wakil jualan dia tak simpan stok. Dia tak ada beli dulu and dia jual pada orang lain. Kecuali kalau barang dia sendiri lah. Maksudnya emas dia sendiri, dia tak nak buyback tak nak jual semula kepada KB Gold, dia boleh jual di open market. Mungkin dengan jual di open market tu dia dapat harga lebih baik lah. Tapi transaksi jualan sendiri tu, buyback sendiri, jualan barang sendiri tu takkan masuk dalam sistem lah. Itu urusan masing-masing lah. Dia takkan masuk dalam sistem dan takkan dikira sebagai insentif. Alright? So kalau ada orang yang cerita pasal KB Gold tapi dia menjual barang dia, itu ialah barang dia sendiri, bukan barang daripada KB Gold, bukan melalui sistem KB Gold. Sistem KB Gold ni mudah je. Semua urusan jual beli dilakukan di website kbgold.my. Okay, dia tak pakai orang tengah untuk macam menyimpan stok ke, memiliki stok ke, tolong bagi pas stok ke, dia tak ada. Okay, harap jelas Tuan Zakwan, harga belian balik ikut harga pasaran. Ya, ikut harga pasaran, cuma dia ada spread lah. Okay, spread tu pada saya normal lah. Beza spread ni biasa orang panggil susut nilai kalau ikut pemahaman biasa lah. Tapi pada kami sebagai pendiri bisnes emas, spread ni dia macam perbezaan harga jualan dan harga belian balik. Okay, dia spread ni dia tak tinggal Maksudnya kalau harga emas naik, spread pun harga buyback pun sama-sama naik lah. Dia tak tinggal kat situ. Okay. So biasanya orang akan menjual balik emas yang disimpan tu, dia akan refer pada harga spread. Okay. Ada certain percentage lah kalau mengikut sistem KB Gold, dia tak sampai 0.9 pun. Tak sampai 0.9% pun. Ini pernah dibuktikan oleh Tuan Ashraf ni. Dia rajin kira kan.
Dia rajin kira. So dia kira dia tak sampai pun 0.9. Tapi biasa sebab kita selalu sebut 0.9. Rupanya bila kira-kira tak sampai pun sebenarnya. Tapi lebih kurang macam itulah. So spread tu bermaksud harga perbezaan harga jual dan harga beli balik. Okay, dia masih mengikut harga pasaran. Cuma harga pasaran ni tak ada orang tentukan. Maksud saya harga emas dunia ni semua orang tahu. Cuma harga berjual beli tu masing-masing pemilik bisnes lah yang tentukan berapa nak jual balik, berapa nak jual, berapa nak beli balik. Okey. Soalan seterusnya, Tuan Fuad, bonus jualan berkumpulan ada limit jumlah jualan tak? Tak ada. Dia tak ada limit jumlah jualan. Cuma dia limit kepada 3 level di atas uh, 3 level di atas pembeli sahaja. Nanti saya tunjuk contoh dia macam mana, contoh pengiraan dia. Okey, dia bukan macam MLM, tak ada limit kan. Tak ada limit maksudnya infinity lah. Dia akan stop somewhere. Dalam cerita Cat Bigol ni insentif tu akan stop somewhere. Dia bukan unlimited. Dia bukan infinity, bukan limited. Income tu unlimited tapi dia bukan infinity. Okey. Nanti saya tunjuk contoh dia. Tuan Alias, insentif pilihan balik ni diskaun BLJ yang dapat ke bila beli emas? Oh, bukan. Insentif pilihan balik ni kalau kita jual balik emas kita. Kita ada emas, maksudnya kita dah beli emas kan. Emas tu dah milik kita. Sama ada dalam UE ke ataupun emas fizikal. So, sampai masa kita nak jual balik. Kita tak nak simpan dah emas tu, kita nak jual balik. So, bila Kek Bigo beli, Kek Bigo akan top up 0.3 sebagai insentif jualan balik. Alright? Okey, seterusnya. Jelas setakat tu Kita sekarang berapa orang dah? Ada 37 orang. Alhamdulillah. Alright. Seterusnya. Ah, mana kita? Alright. Ini saya tunjuk contoh macam mana wakil jualan uh, mendapat dia punya insentif berdasarkan berapa jumlah belian mengikut pangkat lah. Okay. Katakanlah dia Gold Advisor dengan 1.2%, kalau dia menjual emas ataupun dia sendiri membeli emas bernilai RM50,000 ataupun dia punya downline dia membeli emas berjumlah RM50,000. So 1.2% daripada RM50,000 tu ialah RM600 lah. So RM600 ni akan jadi dia punya insentif daripada transaksi tersebut. Okay. So begitulah seterusnya. Bila kalau RM1,000, RM100,000, sorry. Kalau RM100,000, dia akan dapat RM1,200. Okay. RM100,000 ni kalau ikut nilai dia sekarang berapa gram lah? Siapa tahu? Kira. Okey, begitulah seterusnya kalau RM250,000, dia akan dapat RM3,000 lah. Atas dasar dia itu Gold Advisor dengan 1.2% insentif. Okey, so beza dia pada persen. Contohnya kalau dia Gold Manager, dia akan dapat 1.7. Nampak beza Walaupun buat jualan yang sama, okey, RM50,000, Gold Advisor dapat 600, Gold Manager dapat 850. Ada beza Gold Manager akan dapat 1,100. So itulah perbezaan antara tiga level tu. Okay. Kerjanya sama je. Cerita kat orang, ajak orang simpan emas, kita kebaikan pasal simpan emas, cerita pula kebaikan menyimpan emas dengan Kek Bigol, lepas tu dia menyimpan, sama je. Kalau dia tak nak, rejection pun sama je. Okay. Tapi beza dia dekat percentage ni. Alright? Jelas Tuan Afham, bonus jualan berapa level? Bonus jualan berapa level? 3 level. 3 level di atas pembeli. Nanti saya tunjuk cara dia. Alright, seterusnya. Okey, andaikan hari ini harga, ini masa saya buat apa ni presentation ni, harga emas tak sampai 400 lagi. Sekarang dah 417 kan hari ni. Tapi Kek Bego bagi diskaun 10%. So 10%. RM10. So ada 400, so harga jualan ini RM407. So saya 10% buat pun boleh. apa dia? 10% pun boleh. Oh Syukur. jangan. So saya andaikan harga ini RM400 lah. Okey. Daripada RM400 ni, kita sebagai Gold Advisor, kalau kita beli sendiri ataupun downline kita yang beli 1 gram, kita akan dapat RM4.80.
Okey, berganda dia punya pengiraan macam ni lah lebih kurang. Kalau kita berjaya jual 10 gram, kita akan dapat RM40. Seterusnya 100 gram RM480. 1000 gram RM4,800. So sama juga yang dengan table yang sebelah dia tadi. Ini kita tengok pada jumlah belian. Yang ini kita tengok pada andaian yang harga semasa ialah RM400. So atas 1 gram tu kita dapat sekian-sekian lah. Masih kisah benda yang sama lah, perbezaan title dan perbezaan insentif. Okey, boleh eh? Seterusnya, okey, ini saya tak nak cerita, ini pening. Saya nak tunjuk siapa dapat apa. Saya rasa benda ni saya tak perlu ceritalah. Macam mana nak jadi wakil jualan, saya rasa semua orang dah tahulah. Lebih kurang beli je ikut gram yang ditetapkan, dan wakil jualan tu menjadi milik tuan-tuan secara automatik. Okey. Dia tak payah bayar yuran, tak payah beli stok, tak payah simpan stok dan sebagainya lah. Okey. So kat sini, ini saya nak tunjuk simulasi dia. Agak cepat jugalah, bagus juga. So kat sini saya nak tunjuk macam mana cara pengiraan. Okey. Kita tengok satu-satu Kita tengok siapa yang membeli. Saya suka tunjuk dalam table macam ni lah. Sebabnya dia memang sampai 4 level je. Saya tunjuk contoh satu Jika saya tak boleh ni lah. Sekejap saya buat. Okey, right. Contoh jika membeli kita dekat GA katalah kita ni sebagai GA atas level L2. Ini kita Ini kita sebagai introducer. Katalah kita dah jadi GA. Okey. Dan kita punya downline ialah GS. GS yang membeli. Okey, downline kita beli 1 gram contohnya. GS sebagai pembeli sebab dia bukan wakil jualan, dia tak dapat sensitif. Kosong. Tengok satu-satu tengok saya tunjuk satu-satu. Boleh nampak kan? Nampak jelas Kena besarkan lagi. Nampak? Okey. Okey. Okey, right. Nampak. Kalau tak jelas ke, tak nampak ke, beritahu lah. Sebab saya tak nampak korang. Okey. So, katalah tadi pembeli yang beli. Downline kita sebagai GS, dia memang tak dapat lah. Okay, so kita sebagai introducer, kita GA. Bila gold saver di bawah kita beli, kita akan dapat 1.2% sebagai GA. Okay, 1.2%. Okay, tengok pula siapa di atas kita. Contohnya kalau atas kita tak ada introducer, kosong dan atas lagi pun tak ada kita seorang-seorang, kita baru start kita punya empire kan. Okay, tak ada. So, habis kat kita je lah. And then, kita dapat lagi satu ialah sensitif, lagi satu ialah group sale bonus. Kat sini, 0.2. Daripada belian pembeli ni tadi. Faham setakat tu? Itu yang paling simple, satu level. Itu yang paling simple. Okay. Kemudian, katakanlah atas kita ada orang Okay, atas kita ada GA dan GGM. Sebab dia ada 1001 simulasi lah yang boleh dibuat. So saya andaikan kita GA, atas kita pun GA, dan atas GA introducer kita tu ada lagi satu GGM gitu Okay, kita sebagai introducer, bila pembeli L1 ni, Go7 tadi, Go7 ni beli, Go7 memang tak dapat lah. Okay, dan kita dapat 1.2 kan. Introducer kita dapat lagi tak sensitif? Siapa tahu? Sebab tu dia kena dia boleh menyampuk saja. Dia boleh on je mic. Kalau nak cakap on je mic. Siapa Kalau tahu? introducer tu GA, kita kosong lah kan? Sebab yang bawah dia dah dapat. Okey, betul. Siapa jawab tadi? Okey, so betul. Nah, Kalau GA ni, kita punya introducer GA dah dapat 1.2, GA di atas kita tak dapat apa-apa dah, kosong. Okey.
Sebab limit pada title GA ialah 1.2. Kat sini GA dia dah dapat 1.2. So GA di atas dia tak ada dah baki, kosong. So dia kosong. Tapi dia masih dapat yang ni 0.2 GSB. Faham kan setakat tu? Kemudian atas lagi ada GGM. Ada GGM di atas dia. Boleh tengok GGM ni dapat apa? Betul ke satu? Betul ke satu? Seorang jawab. Betul sebab GGM. ditolak dengan GA dah dapat 1.2 kan. Ya, betul. Limit bagi GGM ialah 2.2. So bila pembeli di level L1 ni beli, introducer dia GA dah dapat 1.2. So lebihan yang dia ada ialah 2.2 tolak 1.2. So dia akan dapat 1%. Dan GSB 0.2. Katakanlah kat sini GM bukan GA. GM L3 dapat apa? 0.5. 0.5, betul. Sebab apa? Limit GM ialah 1.7. Faham Limit GM 1.7. GA di bawah dia dah dapat 1.2. So ada lebihan 0.5. So dia dapatlah 0.5 tu. Dan GSB 0.2. Bila dia dah dapat 0.5, GGM ni masih dapat tak ni? Satu ni. Kosong, tak ada. Sebab Dia apa ni sekejap. Sebab cuba kira. Bawah tu dah ambil dah. Limit GGM ialah 2.2. 2.2. Ya. GA dapat 1.2. Dapat 1. GGM dapat 0.5. Betul. GGM akan dapat 0.5. Lebihan dia punya limit. Macam tu. Nampak? Kalau kes macam ni pula, level 2 tu Yeah. GGM. Dia atas macam mana? Ini GGM. Ya. GGM. Level 2 GGM. Atas dia sama biar email macam ni. Sama. GS ni membeli. So dia sebagai GGM, introducer, dia akan dapat 2.2. Dan GSB 0.2. Betul? Yang atas lah, GM. GM berapa limit dia? GM limit 1.7. 1.7. So kat sini kosong lah. Tak ada. Tapi dia masih dapat 0.2 GSB. Dapat 0.2. Atas dia lagi ada GGM pula lagi. Satu. Berapa dapat? Tak dapat ada, apa. kosong. Tapi dia dapat GSB. GSB. Asbab dia membina empire ni. Ini empire ni. Empire yang ni lah. Asbab dia membina empire ni, dia akan dapat share dia. Bagus tak kalau kita GGM, kita bagi anak buah kita downline kita jadi GGM? Bagus tak? Bagus. Sebab dia buat bisnes. sebab dia buat bisnes dia sendiri. And then kita ada share kat situ. Kita nampak macam ni. Kita selalu, kalau orang tak faham, dia selalu nampak kalau kita GGM, kita tak nak bagi downline kita jadi GGM. Sebab kita akan hilang persen kita yang besar ni. Sedangkan kalau kita grow seberapa ramai GGM, kat sini yang besar sebenarnya. Pada sini ni. Pada GSB tu. Faham Saya baca soalan jap. Sambil-sambil tu boleh fikir satu lagi simulasi. Nanti saya baca soalan jap. Soal komen chat ni jawab punya. Kan ada soalan. Nice. Muhammad Arif. Sekejap lagi saya jawab nanti. KIV jap. Bagi saya lagi satu situasi. Pembeli siapa? Dia wakil jualan ke tak? Kalau pembeli DGA. wakil jualan tak? Dia GM. Katalah DGA. GM GM. Kita buat GM. Introducer dia GGM. Boleh Bagi. GM. Atas lagi ada tak? Bagi je berapa-berapa, tak apa. Dia memang dia tak salah ni.
Seri tak macam ni ada. lah. Dia tak ada lah. Ah. Tak ada. Ini tak ada Semua tak ada. Dia tak Bukan ada. lah. Maksud saya macam ni. Apa ni? Kat atas. Oh, nak kira. Indonesia sama kita maintain GM. Kita tengok simulation. Okey. Level 3 GM juga. Okey. Lepas tu kita tengok sini. Apa ni? Kita tengok sale incentive pula. Okey, sebagai pembeli Sebagai Mhm. pembeli, kita sebagai downline kita membeli, downline kita tu GM. Dia akan dapat apa? GM lah. 1.7 lah. 7. Betul. Okey, kita sebagai introducer dia, GGM, kita dapat apa? 0.5. 0.5, betul. Introducer kita kat atas dapat tak? Kosong tak ada. Tak ada, kosong. So habis dah kan? Habis dah 2.2 kat sini kan? Okey, tapi satu kita dapat 0.5. Lagi satu kita dapat GSB 0.2. Okey, kalau introducer kita wakil jualan GM, dia masih dapat GSB 0.2. Kalau introducer atas introducer kita wakil jualan, dia dapat insentif kosong tapi dia dapat 0.2 GSB. Katalah lagi satu contoh di atas kita ni GS. Boleh jadi tak sebenarnya? Boleh jadi tak? Dia GS tapi dia punya downline dia GGM. Boleh jadi tak? Boleh ya. Boleh. Boleh. Sebab kita punya referral link kita tu untuk semua orang, termasuk GS. GS pun boleh recruit. Tapi rugilah. Dia tak ada insentif lah. Okay. So dalam keadaan macam ni contohnya, dia pembeli GM, kita GGM, introducer kita GS. Okay. Introducer kita GS. Atas ni kosong lah saya abaikan. Atas ni katalah kosong. Tak ada. Okay. Okay, dalam kes macam ni, GM stay 1.7. Betul? Betul Okay, Kita betul. kita GGM stay 0.5 dan 0.2, betul? Betul. Okey. Atas introducer kita betul, introducer kita GS. Dia dapat tak? GS tak ada apa, kosong. Okey. Dua sebab dia tak ada apa. Satu memang dah lebih lah. 2.2. Lagi satu pasal dia bukan wakil jualan. So dia kosong. GSB dapat tak? Bukan wakil jualan tak dapat lah. Tak dapat. So dia kosong. Nampak Faham? Nampak tak? Ya. Okey, saya buat lagi satu. Cik Nadia. L1 GM, L2 GM, L3 GGM, L4 GGM. Okay, macam ni Alright. Kita, saya refer chat dekat komen. L1 GM, L2 GM, L3 GGM, L4 GGM. Okay, pembelinya ialah GM. Okay, GM akan dapat 1.7. Dia orang jawab. Okay, L2 GM 0.5 stay. L3 GGM dapat berapa? Ni salah ni. Oh, GM dengan GM. Sini kosong. Betul Sini kosong Okay. So GM ada lebihan. Kalau GGM ni dia ada lebihan 0.5. 0.5 dan atas dia GGM tak ada habis dah. Dah habis. Dah habis ni kosong lah. Tapi semua 3 level ni semua wakil jualan. So kat sini semua hidup 0.2. Ya, betul Zul. Ya bos. Jelas. Yang Pembeli tak dapat GSB tak. Pembeli tak dapat GSB. GSB ni dia untuk upline dia. GSB hanya untuk introducer ke atas sahaja. Introducer pembeli ke atas. Dia sendiri sebagai pembeli dia tak dapat lah. Dia tak dapat GSB. Mudah kan? Mudah. Mudah je. Okay. So, cerita dia ialah walaupun kita sebagai wakil jualan, whatever lah kita GA ke, kita GM ke, kita GGM ke, dia bisnes KB Gold ni bukan duduk dia dapat duit tau. Okay, walaupun dia wakil jualan, dia ada
katalah dia GA, bawah dia ada GGM, dia tak boleh sekadar membiarkan GGM dia buat kerja. Dan dia dapat tak? Dia dapat sikit je. Dia dapat sikit je yang ni. Tapi sebenarnya yang banyak kat sini. Betul tak? Yang banyak ni pasal dia insentif. Sebab tu bisnes Kat Bigo ni bukan duduk dia dapat duit. Bukan kita recruit and then kita dapat, tak. Tak semestinya macam tu. Okay? Siapa buat banyak, dia dapat banyak. Siapa buat sikit, dia dapat sikit. Okay, walaupun benda tu hidup. Kalau katalah kita ni GGM, bawah kita adalah dalam 100 ke 200 pelanggan yang macam-macam title, GS ada, GA ada, GM ada, GGM ada. Kita boleh tak buat apa-apa dan menunggu insentif lah, boleh. Tapi dia macam tu je lah. Dia tak berkembang. Dia tak bergerak, and then dia bisnes Kat Bigo ni dia bukan kita sebagai leader kita tunggu je orang bawah kita buat, tak. Kita pun kena buat juga kalau kita nak dapat lebih. Sebab yang banyaknya pada insentif. Okay? Okay tak? Okay. Kalau dari segi percentage memang semua orang nampak sikit kan. Nampak sikit 1.7, 1.2, 2.2. Tapi dia tidak boleh menafikan yang sekarang ni kita pada tahun keempat, saya rasa ramai dah yang dapat 4 figure. 4 figure. 4 figure ni ribu lah. Insentif dia ribu-ribu. Itu kerja hard work selama 4 tahun. Okay. Kalau dia tak macam guru infak ni cepat dan laju. So di atas kita punya space lah, kita punya kelajuan kita buat kerja. Guru infak ni kalau tak silap saya dia start pun lewat tahun lepas bulan 8 bulan 9 tu. Tapi dia cepat berkembang. Okay, and then dia faham sistem ni, kita tak boleh menyekat siapa-siapa untuk jadi macam untuk jadi GGM macam kita. So dengan cara itulah dia berkembang. Sebabnya walaupun dia duduk bawah kita tak boleh halang dia berkembang. We never know GSB nanti yang berkembang, GSB ni datang dari mana? Daripada downline kita lah. Alright, ada soalan? Itu je sebenarnya. Mudah ke tak mudah? Baik, kalau ada soalan nak tanya boleh tanya. Okey, kita tanya Okey. lagi apa requirement untuk jadi GA, GS, GM, GGM ni? Requirement dia mudah je. Beli saja emas mengikut gram yang kita tetapkan lah. Katalah contohnya sekarang kita ada promo minggu gaji. GA beli 5 gram, GM beli 10 gram, GGM beli 39 gram. Beli je ikut tu, 100% gram tu korang punya. Kita bagi title tu, title kejualan tu. Percuma. Tak ada yuran, tak ada kos, tak ada kita petik sikit, kikir sikit ke daripada 5 gram tu, tak ada. 5 gram tu solid korang punya. Title tu kita bagi free. Satu lagi lah. Contohnya kita beli, Ya. katalah beli 40 gram, dah title GGM. Tapi kita minta fizikal post kat kita. Macam mana tu? Kita maintain Okey, lagi GGM atau dah balik pada tak ada masalah. Sama ada, once kita dah jadi wakil jualan, apa saja title lah. Kalau kita fizikalkan semua, contohnya dalam UI tu, kita fizikalkan semua. Ataupun kita buy back semua. Kita dah dalam UI tu kosong lah contohnya. Title tu masih ada. Title tu masih kita punya. Kita takkan revoke title tu. Kecuali kita tak ada rules yang untuk revoke title lah. Kecuali kalau benda tu dalam kes tertentu, benda tu mengancam bisnes lah. Contohnya dia buat hal kat luar ke, dia menipu orang ke, dia pergi scam orang ke, bawa nama Kat Bigo ke, so kita tak nak simpan orang macam tu. So kita revoke dengan account dia sekali kita revoke. Tapi kalau kita ni wakil jualan, whatever title, kita beli, contoh beli 39 gram tu kan. Okay. Lepas tu sampai masa kita jual semua 39 gram tu. Ataupun kita fizikalkan semua. Title GGM tu masih kita punya. Tak ada sebab kita nak revoke. Okay? Jelas? Satu lagi okey jelas. Satu lagi, kalau kita nak fizikalkan bar kita tu macam mana? Kita kena pergi dekat HQ ataupun boleh post? Okey, yang kalau kita buat belian melalui Encam Mas, dalam sistem tu boleh tengok pada withdrawal. Bahagian withdrawal tu, katalah kita dah beli 39 gram,
and then cukup 30 hari kita nak fisikalkan fizikal lah. Okey, berdasarkan gram 39 gram tu dia akan keluar semua possible item yang boleh dikeluarkan. Dalam sistem tu ada. Boleh request dalam sistem. Kita nak item apa, kita nak berapa keping, and then nanti dia akan tunjukkan berapa premium kita kena bayar lah. Sebab kita beli UE kita tak charge premium lagi sebab kita tak tahu lagi item fizikal apa yang korang nak. So masa pengeluaran UE tu baru kita charge premium. Boleh? Jelas tak? Siapa yang tanya tadi? Saya tak boleh tengok. Jelas. Saya ramai. Jelas. Okey. So saya jawab soalan sikit. Ada satu tadi yang tertangguh tadi. Saya jawab Cik Fuad dulu. GS, GA, GA, GM. Okey, kecil GS, GA, GA, GM. Okey, jom kita kira. GS go server beli tak ada. Kosong. Betul? GA dapat apa? GA dapat berapa? 1.2. 1.2. Good. GA atas dia dapat berapa? Kosong. GM dapat berapa? 0.5. 0.5. Dia senang je. Okey, GA yang ni dapat tak? Dapat lah, dapat GA. Okey, GA atas ni walaupun dia tak SI dia tak ada, tapi dia masih dapat GSB 0.2. GM atas dia walaupun SI dia mengecil, tapi dia masih dapat 0.2. Simple je. Ada satu soalan tadi. Sekejap saya scroll ke atas sikit. Kalau kita dah jadi GA, okey. Kalau kita dah jadi GA, kita nak pergi ke GM, commission dia dapat dua-dua ke? Tak. Okey, katalah kita dah jadi GA GA. Kita dah jadi GA dan kita beli kan. Katalah kita beli untuk jadi GM. Okey, beli dapat untuk jadi GM ialah 10 gram. Kita beli 10 gram. So, kita dapatlah 1.2% daripada belian 10 gram tadi. Okey. Settle yang tu baru kita jadi GM. Nampak peringkat-peringkat dia, perjalanan dia. Mula kita GA. And then kita beli untuk jadi GM. Kita belum GM lagi. Kita baru beli 10 gram untuk jadi GM. Kita dah beli 10 gram. Kita dapat insentif GA tadi tu. Atas pembelian 10 gram tadi. Baru kita diberi title GM. So bila yang kita dapat insentif sebagai GM tu? Next purchase kita lah. Next purchase belian yang kita buat masa kita jadi GM. Sekarang kita buat belian atas dasar kita GA. So kita dapat insentif sebagai GA untuk jadi GM. Okay. Once kita dah jadi GM dan kita buat belian yang seterusnya, baru dia dapat belian atas jadi GM. Dia tak dapat dua-dua. Faham Jelas tak? Muhammad Arif. Naik pangkat dulu. Dia kena naik pangkat dulu. Dia takkan dapat dua-dua. Jelas Saya harap jelas soalan Cik Alias. Mungkinkah Cik Bigul akan ada skim? Seram. Di mana bila jumlah emas yang ahli ada melebihi tahap tertentu, ya boleh. Boleh. Tapi dia tak lama lah. Kita pernah bagi je. Contohnya, kalau dalam masa yang singkat dia jadi wakil jualan. Dalam masa yang singkat tu biasa yang kita notice lah. Dalam 3 bulan ke 6 bulan. Dia dapat sekitar 200 orang pelanggan. Dia kalau tak salah saya, dia GA je. Dia GA. Dia beli untuk jadi GA. Lepas tu dia start recruit. Hari-hari dia recruit. Dalam masa 3 bulan tu dia dapat 200 orang. Dia dapat 200 orang. Okey, syarat kita sebenarnya kat sini. Nampak? Yang ni. Cuba tengok yang Gold Group Manager ni. Boleh nampak? Pembelian 250 gram. Ini masa tu lah. Ini zaman 2021 dulu ni. Atau 300 orang. 300 orang dengan belian dalam masa 3 bulan.
Sebenarnya kita pernah bagi kat orang macam ni tau. Kita pernah bagi dekat kejualan title GGM ni sebab dia rekrut masa tu 200 orang dalam masa 3 bulan. Memanglah kita letak syarat, tapi benda tu atas kita. Kita tengok effort dia. Faham Maksudnya dia ada dalam empire dia sebagai GA dalam empire dia ada 200 orang berdaftar dengan cepat lah. Pada saya cepat lah dalam sekitar 3 bulan macam tu. Kita bagi free je GM. Sebab kita appreciate effort dia. So jawapan dia boleh. Okay. Okay, thank you Muhammad Arif. Jelas. So maksudnya dia tak semestinya kena melalui dia boleh melalui cara beli title tu lah. Indirectly beli lah, bukan kata sebenarnya dia bukan beli, kita bagi percuma pun. Cuma just beli ikut syarat gram lah. Cuma selain pada cara kita spend duit, kita keluarkan duit untuk membeli title tu, kita boleh juga naik pangkat secara rekrut. Kita mendaftar seramai mungkin orang. Kita tengok pendaftaran yang berkualiti lah, jangan daftar kosong lepas tu tak siapa-siapa. Lepas tu tanya pun tak tahu. Tak boleh lah. Tak boleh macam tu. Jangan saya suka hati guna nama orang untuk daftar. Saya takut nanti kita dituduh fraud pula pasal salah guna maklumat peribadi. So kalau boleh dengan belian minimum lah. Kita akan monitor lah benda tu. Alright? Boleh Ada apa persoalan? Satu lagi, berapa hak umur untuk buat untuk jadi pembeli ni? Okey. Untuk jadi wakil jualan, hak umur dia 18 tahun ke atas. Minimum tak ada had. Maksudnya sampai umur berapa-berapa pun lah, selagi dia hidup lah. Tapi sebenarnya kalau di bawah umur, definitely kita tak bagi jadi wakil jualan lah. Sebab saya takut nanti ada isu child labor pula. Tapi kalau dia nak enjoy dia penyimpan tegar, dia nak enjoy insentif bagi pilihan dia sendiri. Maksudnya dia tak boleh rekrut. Okey, kita benarkan. Kita benarkan dia jadi wakil jualan, tapi syarat dia tak boleh rekrut, satu. Nombor dua, dia punya insentif akan dapat dalam UI saja. Insentif dia hanya dibayar melalui UI saja, kita tak bayar cash. Dia sebenarnya kita tak nak bagi, tapi kita dalam sistem tu tak ada lagi macam nak bagi nama lain selain daripada wakil jualan. Sebenarnya dia just nak enjoy insentif je supaya dia membeli tu lebih murah dengan title dia wakil jualan tu. Yang tu kita bagi. Tapi syarat dia tidak boleh rekrut dan dia tidak boleh menerima insentif dia dalam RM, dalam ringgit lah, dalam tunai. Kita hanya akan bayar ikut UI. Okay, ikut gram UI. Assalamualaikum. Salam. Saya Razif daripada Johor Bahru. Oi, terima kasih datang jauh ni. Saya baru sangat ni. Baru pun hari ni daftar dengan KB ni. Alhamdulillah, terima kasih. Saya nak tanya, apa tu, kalau sekarang ni contohlah promosi sekarang untuk jadi GGM 39 gram, betul Ya, betul. Okey. Adakah dia mesti beli 39 gram tu sekaligus ataupun adakah yang kedua, adakah boleh dia macam dia masuk encang emas tu, dia sikit-sikit accumulate sampai cukup 39 gram tu dia layak jadi GGM ke atau macam mana? Okey, jawapan dia nombor satu secara one off sekaligus. One off One off. And then kita tak buat accumulation lah. Kita tak buat secara accumulation. Dia one off. One off. Okey, Sekaligus. terima kasih. Cuma ada time to time kita buat macam katalah kita hari ni kita nak jadi GA, kita beli 5 gram kan. Kita dah GA tapi kita nak naik jadi GM contohnya. Kalau ikut cara biasa kita terpaksa beli lagi sekali 10 gram kan. Itu naik secara biasa lah. Ada time to time kita akan buka, katalah kita dah GA, beli 10 gram untuk naik jadi GM, beli 20 gram kalau kita GM untuk naik GM. Bukan beli yang besar lah, sekadar top up je on top of title yang kita ada. Faham tak?
Maksudnya kalau kita nak naik, katalah kita dah GA ataupun kita dah GM, kita nak naik pangkat seterusnya. Dia cuma beli top, dia punya different je lah. Perbezaan tu je untuk naik. Oh, walaupun dia beli dalam masa yang berlainan. Ya, maksudnya dia beli sekali hari ni, contohnya hari ni dia beli 5 gram untuk jadi GA Okey. Okey, katalah untuk jadi GGM daripada GA tadi, dia kena beli lagi 20 gram je sebenarnya. Kalau promo biasa mungkin 40 gram. Dia cuma boleh beli, dia cuma macam kita allow dia beli 20 gram. Dia beli 20 gram dia naik GGM lah. Oh, maknanya dia beli 2 kali lah maknanya. 2 dibenarkan lah. kali. 2 kali dalam masa yang berlainan lah, bukan kata hari yang sama. Dia boleh sebenarnya kita punya sistem ni boleh je nak apa, manipulate sikit lah. Contohnya kita nak jadi GGM. Okay. Tapi kita beli sikit-sikit. Tak, tu Contohnya, dah bukan one shot pula tu, dah kira accumulate. tapi dia bukan hari yang sama lah. Contohnya dia jadi GA dulu. Okay, and then dia nak beli untuk jadi GGM tu, dia dapat insentif. Oh. Kalau kita datang daripada GS dan kita beli terus 39 gram untuk jadi GGM, kita tak dapat insentif. Saya bagi tips and trick dah ni. Faham. Okay. Tapi hari yang lain lah. Hari yang lain. Okay, terima kasih. Cuma make sure sebab walaupun kita beri title tu secara automatik, dia tak automatik dalam sistem tau. Dia masih kena bagi tahu admin yang kita nak upgrade. Faham kita beli 5 gram untuk jadi GA. Lepas kita beli 5 gram tu, dia tak automatik dalam sistem yang title kita bertukar. Kita masih perlu bagi tahu admin untuk upgrade title. So bila dah upgrade, baru buat beli yang seterusnya lah. Baru kita dapat insentif. Jangan beli lagi sekali masa kita masih GS. So kita tak dapat apa-apa, rugi lah. Make sure title tu dah berubah dulu. Boleh? Alright, soalan seterusnya. Apa-apa soalan. Kalau tak berkait dengan insentif pun boleh tanya sikit. Saya bagi peluang dalam 5 ke 10 minit. Ada? Ada soalan lagi. Okey, Cik Nadia, kalau upgrade jadi WJ melalui Brilliant terus set dekat website, kena PM admin juga ke? Ya, betul. Kena PM admin juga. Untuk upgrade, kena PM admin. Kadang-kadang saya kalau sambil-sambil sambil bekerja, kadang-kadang saya scroll bahagian purchase UE tu. UE senang nak tengok. Kalau BT susah sikit pasal dia kena buka satu-satu. So better kalau buat belian melalui BT ni, better beritahu admin lah. Kalau melalui UE, saya boleh tengok je berapa jumlah dia beli. Untuk saya upgrade terus. Okay. Cik Hidayati, kalau meninggal macam mana sifat emas tu? Okay. Dalam kita punya account, dalam kita punya account KB Gold, ada bahagian, apa nama dia panggil? Penama. Bahagian penama. Kita boleh namakan 2 orang sebagai penerima, apa dia panggil? Megang amanah. Ada 2 orang yang boleh dinamakan sebagai pemegang amanah. Pemegang amanah. Apa-apa yang jadi kepada kita sebagai pemilik akaun, pemegang amanah kena report kat kita. Kita tak tahu. Penama. Beneficiary. Maksudnya gini, bila kita membuat penamaan, jangan buat surprise tau. Bila kita namakan someone, sama ada kalau kita lelaki, kita namakan isteri kita kan, ataupun kita namakan parent kita kan, yang cukup umur lah. Kena beritahu dia. Okay, maksudnya, saya menamakan isteri saya sebagai penama. So, saya kena beritahu isteri saya yang saya ada akaun KB Gold. Dalam akaun tu ada sekian-sekian. Okay, anything happen dekat saya, tolong report dekat KB Gold supaya awak boleh redeem ataupun tukar nama akaun pada pemegang amanah. Okay? Jelas Maksudnya, kami takkan tahu kalau tak ada orang report. Boleh tunjuk kat mana sekejap? Boleh tunjuk apa ni? Boleh Website. tunjuk kat mana?
Kalau saya buka akaun saya, masalah pula. Jadi saya tunjuk dalam, saya cari dalam phone-nya. Bila kita uh, login lah nama kita dalam, sekejap ya. Okay, dalam account, dia ada dashboard, dia ada account kan. My account, kat bawah tu ada main navigation, profile, password, beneficiary. Kat situ, beneficiary tu. Okay, ada role dia pemegang amanah. So boleh isi nama kat situ. Boleh isi 2 nama, up to 2 nama. Jumpa tak? Jumpa tak? Bahagian beneficiary boleh isi 2 nama kat situ. Dua-dua sebagai pemegang amanah. Maksudnya kita sebagai pemilik akaun, kita kena beritahu dia lah. Kena beritahu dia yang kita namakan dia sebagai pemilik pemegang amanah. Okey. Kalau contoh kita tak letak, waris boleh datang tuntut lah. Leceh sikit lah. Dia kena bawa surat apa semua. Surat wakil, surat satu surat mati. Nombor 2 surat yang dia tu mewakili. Kalau dia dah namakan, dia boleh datang bawa surat mati je. Bawa surat mati, bawa IC. So kita check dalam sistem memang ada nama dia. So tak ada masalah. Tuan Afham, macam mana nak meyakinkan prospek web kita ada security? Tak ada masalah. Web sekarang memang security yang kuat sebenarnya. Sekarang semua pembina sistem memang security dia kuat dah sekarang. Tak macam dulu. Sekarang firewall berlapis-lapis. Kita boleh tahu sebenarnya kalau kita tahu attack kan. Attack tu kita berseram. Tapi alhamdulillah sebenarnya kita punya security ni berlapis-lapis. Terlindung di bawah negara tak. Jual beli emas tak ada isu, tak ada kaitan dengan negara. Sebab kita trading, kita menjual beli emas, kita berjual beli, kita bukan buat pelaburan. Kita bukan buat pelaburan emas, kita berjual beli, trading. So tak ada kaitan dengan negara. Harap tak salah faham lah. Dari segi security, insyaAllah. Jadi kalau ikut takut, saya takut. Sebut pasal security kan. Sebabnya info daripada sistem developer, attempt untuk orang pecah masuk bukan cerita KBGO saja any web lah, any web boleh kata beratus-ratus, beribu-ribu sebenarnya attempt. Dan kita boleh nampak sebenarnya. Cuma security sekarang dia banyak peringkat tau. Satu di peringkat developer tu sendiri, satu di peringkat server, satu di peringkat ada beberapa lah. Maksudnya lapis-lapis nak pecah tu payah. Tapi janganlah try. Seram tak saya dengar. Okey. Gitu je lah. Cuma kita sebagai pemilik akaun, kalau rajin screenshot lah. Screenshot kita punya, especially akaun macam Mas lah. Screenshot kita punya baki, screenshot kita punya transaction, supaya kalau apa-apa berlaku, kita boleh counter. Harap-harap tak berlaku lah. Okay. Bila KB nak buat? Masih dalam proses. Sebabnya memanglah kita buat juga apps. Walaupun sebenarnya kita punya website ni dah user friendly lah. Dah cukup user friendly walaupun pakai phone ke pakai website ke, sebabnya apa saja yang nak tengok, apa je pun yang nak tengok kan, baki pun ada tunjuk baki, purchase buyback pun dah ada. Memang pada saya kalau buat app macam ni lah rupa dia, cuma mungkin dia pemudahkan sikit lah untuk tengok baki tu kan. Sedang dibuat, insyaAllah akan sepatutnya dah tak lama dah, tak muncul lagi ni. Siapa yang matlamat boleh tervisikan dia, betul. Kalau dekat HQ boleh buyback gold bar, dinar, barang kemas. Kat Bigo boleh sama. Kat Kedah pun sama. Di Kedah pun sama. Cuma harga
cuba cek harga dia. Rasa ada beza sikit lah. Beza buyback di Kedah. Kalau barang KB Gold sama je. Kalau barang kemas tu rasanya ada beza harga sikit. Compare buyback di KL dengan buyback di Kedah. Kalau barang Gold Bar, Dina sama harga. Kalau barang kemas saja mungkin sikit berlainan. Boleh, dua-dua tempat boleh. Okey lagi? Kan, cerita sikit yang pasal buyback dekat Pop Sahabat tu jadi tak? Belum. Kita belum dapat satu deal Belum. harga yang best. Sebabnya, okey gini. Kok Sahabat, dia ada harga dia. Kita boleh buyback di Kok Sahabat. Cuma harga dia rendah sikit lah. Harga dia rendah daripada harga KB. Saya bagi perumpamaan macam ni. Kalau KB Gold ambil contohnya 380 hari ni roughly lah 380. Kok Sahabat hanya ambil 370. Pasal dia ada harga dan sistem dia. Dia boleh beli balik barang-barang KB. Barang-barang kita kalau kita nak jual balik. Kalau kita susah nak datang ataupun susah nak post pada HQ, memang dia akan ikut harga dia. Lepas tu tapi mudahlah sikit. Mungkinlah cawangan sahabat Ranu tu dekat dengan tuan-tuan. So dia ada difference RM10 lah lebih kurang macam tu. Boleh buyback, cuma ada perbezaan harga dan tak ada insentif. Sebab dia tak masuk dalam sistem. Dia masuk dalam sistem Kok Sahabat tu sendiri. Tapi boleh. Kalau nak buyback dia Kok Sahabat boleh. Moderator nak tanya soalan boleh? Boleh. Okey, sekarang ni kalau kita beli uncang emas harga 0.25 tu dah lebih RM100. Ada tak cadangan ada. tak? Nak revise. Tak ada. Tak ada. Sebabnya daripada hari pertama kita wujud, memang kita cerita pasal 0.25. Kita tak cerita pasal 100. Betul tak? Kita tak cerita pasal 100. 100 tu kedai sebelah. Dah lebih daripada kedai Banlong. Yelah, betul lah. That's why saya kata kita tak pernah cerita pasal 100. Memanglah 0.25 hari ni dah lebih 100 kan. 101 ke 102 tu kan. Kalau ikut lepas harga diskaun lah. Betul lah, dia lebih lah sikit. Tapi saya rasa falsafah gram tu kekal lah. Mungkinlah. Saya tak kata betul lah. Saya tak kata jadi. Mungkin kalau kita nak rendah pun kita akan rendahkan gram lah. Mungkin jadi 0.2 ke. Tapi tak ada, belum ada kata putus. Mungkin. Simpan 100 bawah. Dia sebenarnya tengok lah, dia ada pro and con lah. Tapi and then kita kena ambil lah salah satu pro and con tu. Kita kena ambil. Kita tak boleh nak. Kita takkan dapat dua-dua. Cuma ada sedikit lah. Kalau ada trik dia sikit. Kalau kita pergi seminar dan masa seminar tu ada jual voucher, beli voucher tu. Yang tu boleh beli. Yang tu boleh beli sikit. Ikut voucher. Kalau voucher RM10, RM10 lah. Kalau voucher 100 lah. So, tapi dia tak sampai lah 0.25. Saya punya falsafah tu ialah 0.25 kita beli 4 kali je. So dia cukup 1 gram kan. Okay, mungkinlah kalau kita nak buat nanti, kalau kita ada keperluan untuk merendahkan sebab harga emas tinggi, mungkin dia akan jadi 0.2 lah kot. So kena beli 5 kali. Beli 5 kali untuk cukup 1 gram. So masih berkisar tentang, kalau kita simpan emas ni masih berkisar tentang gram. Bukan pada RM. Okay. Dia tak salah kalau nak set 100 pun tak salah. Tapi orang kata kita meniru lagi. Okey, baik. Ada jadi soalan gitulah. lagi ke? Kita dah lebih daripada pukul 10 ni. Cuma insyaAllah next month, saya rasa lah next month kita akan buka promo beli RM50. Tu yang ni nak dengar. RM50 rasa-rasa sepanjang bulan lah kot. Sepanjang bulan 11 kita akan buka minimum purchase ialah RM50. Promo untuk mengejutkan yang tidur lah. Lepas tu dalam keadaan harga emas yang mahal lah sekarang. So kita rendahkan sikit. Tengok macam mana. Kalau memang ada demand dan perlu direndahkan dari RM50, tak tahu lah, mungkin lah kot kita stay. Tak tahu. Saya tak janji.
Rekod lah tapi saya ni. Tak, soalannya RM50 tu untuk berapa gram? Kira lah dapat Oh, berapa kira gram harga dengan semasa RM50. empat lah. Betul. Ikut harga semasa. Okey, okey, okey. Contoh macam hari ni 407 kan. So dalam Mhm. 101 point berapa 25 1.2 lah. lebih kurang tu kan. So bagi dua lah. Ataupun macam mana, RM50 equivalent gram emas yang equivalent dengan RM50 pada harga semasa. So dia tak cukup lah, dia tak dapat kalau sebelum ni 100 tu dapat roughly dalam 0.25 kan. So sekarang dah lebih pada 400. Dia takkan capai 0.25 lah. Mungkin Kalau dapat 5 0.12 macam tu lah. kalau 100 kalau RM50 lagi separuh lah, kurang pada separuh. Gitulah lebih kurang. Cuma kita nak memudahkan orang membeli dan nak mengejutkan yang tidur lah. Yang daftar tak beli. So bagi peluang. Kita pernah buat sekali bulan berapa itu hari. Alhamdulillah best juga. Cuma tak ramai lah yang menyahutnya. So bulan 11 kita buat lagi sekali. Masih ada soalan lagi? Kita sudah sampai ke kita dah lebih. tambahan ni. Okay, ada Tapi soalan saya lagi? Last corner. Okay. So siapa-siapa yang belum jadi wakil jualan, jadilah wakil jualan dengan segera. Paling-paling tidak pun kalau kita membeli emas untuk diri sendiri pun kita akan dapat insentif lah. So secara tak langsung ibaratkan belian kita tu dapat harga yang lebih murah lah. Okay. And then kalau boleh secepat mungkin kejar untuk jadi GGM lah. Sebab macam saya kata tadi, benda ni sama je. Kita nak cerita kat orang pun dia sama. Kita nak susah dia sama, senang dia sama. So yang bezanya cuma percentage. So cepat-cepatlah jadi wakil jualan. Sebab kalau kita keluar modal sekalipun, modal tu bukan hangus. Okay, modal tu bukan hangus. Bukan kita kikis untuk jadi yuran ke apa. Modal tu jadi aset lah, simpanan kita sendiri. Bila Ada nak soalan buka last. minimum 50, bulan depan, bulan 11. Bulan 11 nanti kita announce. Mulai 1 bulan 11 kot, untuk sebulan. Nanti kita announce. Lepas tu bulan 12 kita bikin promo lain pula. Kita nak menggalakkan orang menyimpan. So kita cubalah apa cara yang boleh dibuat. Termasuklah kempen, hadiah-hadiah, lucky draw. Itu semua nak encourage orang menyimpan. Alright? Baik. Rasanya itu So, sudah. itu je lah. Saya memulangkan kembali kepada Ustaz Izwan. Terima kasih. Terima kasih kepada Tuan CEO atas penerangan beliau. Siap bagi masa tambahan lagi. Okay. Baik, sebelum kita nak mengakhiri kita punya program malam ni, boleh tak kita ambil gambar? Tuan Ashraf boleh ambil gambar kita? Boleh ya? Okey, kita ambil gambar sikit. Minta buka kamera, sikit buka lah. kamera. Yang Buka kamera. last ni Silakan buka kamera. supaya kita Tak, dia kalau tengok muka tu, kalau kita nak tunjuk kat orang pun kita tak malu lah. Oh, ni Nanti- Tuan Ramli ni. Oh, handsome orangnya. Okey. Saya sekejap Okay, atas kiraan Tuan Ashraf Okey, buka. Senyum. 1, 2, 3. Okey, lagi sekali page pertama dia ada 2 page Sekali lagi page pertama freestyle sikit. Kan. Laki freestyle memang good. Tak ada tanda lain. 1, 2, 3. Okey, ada page kedua. Okey, page kedua. Standby lah Tak tahu kita di page berapa. Afiq ada. 1, sekali 1, 2, 3. Page kedua 1, 2, 3. Sekejap. Mana si Afiq tadi? Afiq, kau pergi page pertama. Lagi sekali 1, 2, 3. Okey. Terima kasih. Sebelum tu saya ada sedikit pengumuman untuk minggu depan, untuk bulan depan. Kita akan ada training yang biasa, cuma tema kita ialah untuk TikTok lah. Jadi siapa-siapa okey jualan, kita akan bagi training khas lah. Bukanlah TikTok, ada TikTok live, ada tentang buat konten dan sebagainya. Okey, tunggu pengumuman daripada
kami. Okey, saya pass balik kepada Tuan Izwan. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Tuan Ashraf. Okey, terima kasih kepada Tuan Azrul. Terima kasih kepada semua yang datang dan sudi hadir pada malam ni. Mudah-mudahan segala ilmu yang kita dapat pada malam ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Okey, nanti boleh sebar-sebarkan gambar kita pada malam ini jadi satu status Facebook ke, status WhatsApp ke dan sebagainya sebagai membuktikan bahawa kita di Kap Gold ni bukan sahaja jual beli emas, kita juga ada kelas-kelas ilmu dari masa ke masa. Okey, insya-Allah itu saja. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Salam. Terima kasih semua. Jumpa lagi insyaAllah.